Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Sebelum saya memulakan video pada hari ini, ingin saya war-warkan akan ada sesuatu yang akan menyertai kita di Kupi-Kupi Seram. Kita tengok apa benda tu. Nak tukar mana ni? Badan aku. Asal badan aku macam ni? Korang siapa? Itu adalah sebuah patung yang bernama Tego. Apakah peranan Tego di dalam Kupi-Kupi Seram? Adakah animasi baru, co-host baru, ataupun itu adalah maskot baru? Saya akan reveal di episod yang akan datang. Tapi untuk hari ini, kita teruskan dengan perkongsian kita seperti biasa. Selamat malam semua. Nama aku Ila. Malam ni aku ingin kongsikan sebuah kisah yang berlaku semasa aku berumur 3 ataupun 4 tahun dulu. Sebuah kisah yang berlaku kepada keluarga kami. Aku dan keluarga orang Malaysia. Tapi semasa aku berumur 2 tahun, ayah membawa mak aku untuk tinggal di Singapura. Sebab ayah pada waktu itu baru sahaja menerima tawaran bekerja di sebuah syarikat korporat di Singapura. Sebenarnya kisah ni aku tak ingat sangat. Masih lagi samar-samar di dalam ingatan aku. Yalah, waktu itu pun aku masih kecil kan. Tapi menurut mak aku dilahirkan bersama seorang lagi kembar seiras yang bernama Dina. Kata mak, muka kami ni memang seiras, copy paste. Kami membesar bersama sehinggalah kami berusia 1 tahun setengah. Dina dijangkiti oleh satu penyakit misteri. Masa inilah ayah dan mak cemas. Bukan sahaja pakar yang mereka jumpa tidak dapat mengenal pasti sakit ini, mereka juga risau yang kalau aku pun ada potensi untuk terkena penyakit yang sama. Ada yang cakap demam campak lah, ada yang cakap jangkitan kuman di dalam darah. Tapi dipendekkan cerita, akhirnya Dina meninggal dunia semasa berumur 1 tahun setengah, meninggalkan kami bertiga, iaitu ayah, mak dan juga aku. Masa ni, ayah masih lagi bekerja di sebuah syarikat korporat di Johor. Mak pula selepas kematian Dina, dia berhenti kerja dan memutuskan untuk menjadi suri rumah sepenuh masa. Kata mak dia risau kalau jangkitan yang menjangkiti Dina terjangkit dengan aku. Sekitar waktu inilah mula berlaku kejadian-kejadian ganjil di rumah tu. Mak selalu perasan aku waktu tu sedang berinteraksi dengan seseorang. Gelagat aku sama seperti waktu ada Dina dulu. Seperti aku sedang bermain dengan Dina. Ibarat Dina masih ada di sebelah aku, walaupun masa tu dia sudah meninggal dunia. Waktu tu mak sangka mungkin aku rindu dengan Dina. Tapi masa tu aku kecil lagi. Aku tak rasa apa-apa dan aku tak faham apa-apa. Sehinggalah beberapa bulan lagi berlalu. Berlaku lagi beberapa kejadian menyeramkan. Ada satu hari tu, mak terlihat Dina baring di sebelah aku. Mak yang terkejut segera membawa aku keluar dari bilik sebab dia tahu itu bukan Dina. Ada ketika dia akan mendengar suara sesuatu yang menyerupai Dina di ruang tamu. Walhal masa tu aku di dalam dakapan dia di bilik tidur. Ayah pun tahu tentang kejadian-kejadian misteri ini. Menurut mereka, mungkin rumah tempat mereka menyewa pada waktu itu yang bermasalah. Kebetulan pula waktu tu ayah mendapat tawaran untuk bekerja di Singapura. Dia pun tanpa berfikir panjang bawa kami berpindah ke Singapura. Aku respect dengan mak aku. Walau apapun dugaan yang keluarga kami hadapi masa tu, dia tetap kuat sebab mak aku ni jenis yang lemah lembut dan agak pasif. Tapi kalau melibatkan keluarga dia, dialah yang paling berani. Berpindahlah kami dari Johor ke Singapura. Waktu tu, aku pun dah berumur 2 ke 2 tahun setengah. Waktu tu, aku pun dah pandai bercakap. Untuk 3 bulan pertama, tiada benda pelik yang berlaku. Ayah dan mak pun boleh menarik nafas lega sebab sangkaan mereka yang rumah lama di Johor tu yang bermasalah. Namun begitu, masuk bulan keempat. Gangguan yang berlaku semasa di Johor berlaku lagi di Singapura. Waktu itu sekitar senja, aku berada di dalam bilik sedang bermain berseorangan sementara mak sedang memasak di dapur. Tengah sibuk dia memasak, tiba-tiba dia perasan aku seperti sedang berbual dengan seseorang. Bila mak tanya aku berbual dengan siapa, aku kata dengan Dina. Lah mak, siapa lagi? Mak cerita masa tu dia punyalah terkejut. Raut wajahnya berubah pucat, bibirnya tergetar. Kenapa?
sebab mak dan ayah tak pernah cerita pun pasal Dina dengan aku sebelum ni. Sebab mereka sangka aku masih terlalu muda untuk faham. Mak apalagi dia angkat aku keluar dari bilik dan dia ceritakan ini dengan ayah. Masa tu kata mak mereka pasrah kalau gangguan yang sama mereka alami di sini. Ayah kata nanti cari ustaz untuk tengok apa yang mengganggu kami sekeluarga. Malam tu juga seorang ustaz datang. Sebelum waktu maghrib, dia bawa beberapa orang anak buah dia. Selepas maghrib, dia orang baca Yasin sebelum ustaz tu semak di seluruh rumah kalau ada benda yang tidak diingini berada di situ. Selepas ustaz tu habis semak seluruh dalam rumah, dia kata dengan ayah, sebenarnya memang ada seekor jin yang berada di rumah ni. Jin tu memang menyerupai anak kamu. Sambil ibu jari dia menunjuk ke arah aku. Ayah dan ibu berpandangan dan dia ceritakan gangguan yang kami alami sejak dari Malaysia lagi. Ayah pun ceritakan tentang kematian Dina. Ustaz tu kusyuk mendengar dan berkata, tak apa, saya pun dah pagarkan seluruh rumah. Tapi dia akan datang lagi. Saya yakin dia akan kembali. Esok saya akan bawa anak-anak buah datang dan kita akan adakan satu sesi memagar lagi. Ayah dan mak mengangguk bersetuju. Malam tu berlaku satu kejadian yang paling teruk pernah kami alami. Seperti biasa, kami akan tidur sebilik sekitar pukul 1:30 pagi. Ayah dan mak dikejutkan dengan bunyi periuk belanga yang dibuang ke lantai. Kerusi sofa ditarik dan disorong dan juga bunyi pintu seperti sedang ditendang oleh seseorang. Ayah berdiri melangkah keluar dari bilik diikuti oleh mak, sementara aku sedang nyenyak tidur di atas katil. Bila mereka tengok di seluruh rumah, hairan bila tak ada apa yang berlaku. Periuk belanga masih kemas tersusun di atas rak. Sofa tidak dialihkan, membuatkan mereka berpandangan sesama sendiri kebingungan. Tapi bila mereka kembali ke bilik tidur, aku sudah hilang. Ini membuatkan diorang panik. Diorang cari aku ke sana sini, di bawah katil, di dalam almari tak ada juga. Tiba-tiba bunyi tangisan. Kedengaran bunyi tangisan aku di ruang tamu. Ayah dan mak bergegas ke ruang tamu dan perasan aku berada di lantai beranda rumah sedang menangis. Persoalannya, macam mana aku boleh berada di beranda? Padahal masa tu pintu ke beranda terkunci dari dalam. Mak segera ambil aku dan malam tu juga dia desak ayah untuk keluar dari rumah dan tidur di hotel. Keesokan paginya, mereka mendapat satu kabar berita yang menyedihkan. Ayah diberitahu yang ustaz yang sepatutnya datang menghalau benda di dalam rumah tu meninggal dunia. Ayah tanya meninggal kenapa? Diorang kata serangan jantung. Sejurus selepas pulang daripada rumah kami. Sama ada kematian ustaz ni ada kaitan dengan kejadian yang kami alami, itu aku tak tahu. Ayah dan mak punyalah terkejut. Di sinilah mak menitiskan air mata sebab tertekan sangat dengan tekanan yang keluarga kami hadapi sejak dari kematian Dina lagi. Sehinggalah saat itu, kata mak, dugaan yang dia rasa masa tu punyalah hebat sehingga dia menangis seharian. Ayah berusaha mencari ustaz lain sehingga tahap dia pergi ke masjid untuk bertanya. Kebetulan waktu tu ramai ustaz yang boleh berhadapan dengan benda-benda ni di luar daerah. Ayah dimaklumkan paling cepat pun seminggu baru ada ustaz yang pulang ke Singapura yang boleh dipanggil untuk membantu. Dengan erti kata lain, mak, ayah dan aku terpaksa bertahan selama seminggu dengan gangguan-gangguan yang berlaku di rumah kami. Inilah tempoh yang paling perit di dalam sejarah keluarga kecil kami ni. Seminggu kemudian, datanglah seorang ustaz. Kata ustaz ni, benda yang mengganggu kami ni sebenarnya ingin mendampingi aku. Katanya benda tu sedih tengok aku berseorangan sejak kematian Dina. Tapi kata ustaz tu lagi, ini bukanlah benda yang baik. Ia harus dihalau secepat yang mungkin. Maka selepas solat maghrib, mereka membaca Yasin beramai-ramai, diikuti dengan solat hajat. Mak cerita masa ni seluruh rumah terasa panas sampai berpeluh-peluh macam di dalam ketuhar. Setelah selesai bacaan Yasin dan solat hajat, mereka memulakan sesi menghalau makhluk tu dari dalam rumah kami dengan merenjis air, membuang ketulan garam diikuti dengan bacaan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah sesi memagar rumah disempurnakan, ustaz tu pun ada mengingatkan ayah yang berkemungkinan benda ni akan datang lagi. Jadi kena berhati-hati. Ayah mengangguk tanda faham. Malam tu keadaan rumah terasa sejuk. Tiada lagi gangguan yang berlaku. Makhluk yang mahu mendampingi aku tu tidak lagi datang. Tapi itu yang mak dan ayah sangka. Sebenarnya ada sesuatu yang mereka tidak tahu.
Sebenarnya makhluk tu masih lagi kerap kali datang dan memunculkan diri. Aku tahu sebab aku boleh lihat susuk tubuh adik aku yang dulu meninggal dunia di depan mata aku. Ia juga turut membesar menyerupai aku dari aku bayi, remaja dan sekarang sudah dewasa. Makhluk yang mak dan ayah sangka sudah tiada lagi sebenarnya masih ada. Cuma aku seorang sahaja yang boleh melihat. Aku tak layan dan aku tak bagi tahu mak dan ayah sebab aku tak mahu mereka risau lagi. Aku tak mahu mak bersedih dan menangis lagi. Disebabkan aku tak layan dia, makhluk tu hanya muncul dan duduk di penjuru bilik tempat aku berada. Di sebalik kegelapan dia merenung aku. Malah, sekarang ni aku berada di dalam bilik bersendirian. Jari jemariku menulis kisah ini sementara Dina tidak. Makhluk yang menyerupai Dina itu sedang duduk di hujung katil bilik aku, memandang aku dengan pandangan yang tajam. Maaf, aku tidak akan layan kamu.